Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat Hari Raya Aidilfitri. Masih ada raya lagi kita. So hari ni sekejap lagi, sekarang ni jam di studio pukul berapa? Jam di studio kalau tengok 8.46. Lebih kurang dalam 5 minit lagi saya akan buat satu video. Lama juga tak buat video dekat FB. Banyak saya buat dekat uh, lain-lain. So topik yang saya nak share pagi ni adalah kita punya vaksin kejayaan. Ada banyak orang nak cerita tentang vaksin. So hari ni saya akan share kepada anda sedikit kaitan dia dengan kita punya sukses. Sebab bahagian perubatan, bahagian sakit tu doktor-doktor pakar sikit. Tapi vaksin ni, vaksin kejayaan tu pun sebenarnya ada. Vaksin kejayaan tu sebenarnya kita buat tanpa kita sedari. So saya akan tunjuk kepada anda apa yang dimaksudkan vaksin dalam perubahan dalam kehidupan seseorang tu. Kalau kita ambil dari segi penyakit, sekejap lagi saya akan bagi rough sikit. Tapi dalam masa 5 ke 7 minit sebentar lagi saya akan tunjuk kepada anda apa kaitannya vaksin kejayaan ni. Kenapa kita perlu ambil vaksin tu? Bukan vaksin ni saya tak ada kait-mengait dengan kita punya COVID-19. Tetapi sebenarnya vaksin dalam badan tu pun memang wujud. Kenapa kita rasa frust, kenapa kita rasa kita tak boleh buat. Jadi sebenarnya kewujudan vaksin itu, vaksin sukses untuk perubahan dalam hidup tu sebenarnya dia ada juga seperti vaksin itu. Jadi saya akan buat video ni pagi ni tentang benda tu supaya kita semua faham dan anda boleh jelaskan kepada anda punya jaringan dan rangkaian anda. Jadi tolong anda hantar address dia, tolong add dalam semua grup untuk pagi ni. Sebab pagi-pagi ni dia ada ong sikit. Pagi-pagi ni dia ada mandrem lain macam sikit. Kita boleh share, kita minum VKF dulu. Jadi anda tolong ambil dia punya address saya ni, hantar kepada grup sekejap. Saya ambil video sikit pagi ni dalam FB. Okey. So dia ada kaitannya. Kalau kita pernah dengar healing crisis, kita pernah dengar juga apa itu side effect, apa itu vaksin. Okey, itu semua yang banyak kita faham ada dalam bentuk penyakit. Dan kita juga tahu sikap kita juga adalah satu penyakit. Menjadikan kenapa orang tu susah untuk mencapai sesuatu dalam hidup dia, dari sudut psikologi semuanya, dia pun ada macam tu juga. Dia ada juga healing crisis, dia juga ada side effect, dia juga ada vaksin dan sebagainya. Cuma orang tak perasan saja benda ni berlaku. So saya buat topik istimewa sikit pagi-pagi ni sebab waktu pagi ni banyak orang tengah tidur. Sebab dah ni lockdown banyak tempat. So banyak orang dah tidur. So waalaikumsalam semua yang hadir pagi ni. So anda boleh add saya punya address dekat FB ni dan anda boleh tolong hantar dekat grup masing-masing. Hak mana sedar, hak mana terbangun tidur, bolehlah dia duduk dengar dalam FB pagi ni. So saya ambil draft sikit lah. Dan insyaAllah nanti saya akan juga buat dalam Meet, dalam Zoom, nanti tu ada kaitan. Jadi saya akan buat lain macam. Dia ini tahulah tu. Woi, komisen dia yang berlambak tu. Okey, yang pertama sekali saya nak ucapkan tahniah lah kepada kebanyakan ejen-ejen Volten. Pagi ni dia orang semua happy-happy, muka senyum-senyum lebar semua. Sebab ada promosi, tengok bonus masing-masing berdesupnya. Bonus masing-masing pagi ni saya tengok ada yang 1,000, ada yang 2,000, ada yang 5,000, ada yang 7,000 satu hari. Jadi tahniah kepada anda semua. Itu kehebatan kita punya company Volten. Anda tengok dalam keadaan kita COVID-COVID pun masing-masing boleh cipta income yang luar biasa hebat. Waalaikumsalam. Yang bagi salam tu waalaikumsalam. Okey, so hari ni anda tengok bila banyak orang dapat bonus besar-besar kan, muka dia pun lain macam. Anda tengok senyum dia pun senyum pagi lain macam. Cuba tengok kalau si tak jalan, jahanam kan. Okey, so semuanya ada kaitan.
semuanya ada kaitan. So pagi ni saya ambil ruang dan masa. Topik saya pagi ni adalah vaksin kejayaan. Kita kena tahu bagaimana kita nak mengenali vaksin-vaksin untuk kita sukses dalam hidup. Sebab hari ni banyak orang kita tengok ada yang okey, ada yang tak okey. Kadang-kadang yang tak tahu dia jadi macam tahu kan. Jadi kalah doktor. Doktor tengok tu dia lagi pakar pada doktor. Ada orang dia tengok pada efek. Bila tengok efek tu nampak macam negatif, dia kata vaksin tu tak bagus. Vaksin tu tak boleh. Dia terus tengok. Jadi kenapa jadi macam tu? Sama juga kalau kita dalam kisah kejayaan dan sebagainya pun, saya akan kaitkan vaksin tu dalam kejayaan dalam hidup kita, perubahan dalam hidup kita, kaitan dia dalam hidup kita. So apa relatnya? Jadi kita kena memahami itu. Bagus jugalah kalau kita tengok sekarang ni vaksin tentang COVID-19 ni banyak dipertikaikan. Sebenarnya di situ kadang-kadang kita boleh faham. Kalau anda boleh terjemahkan ayat-ayat yang kebanyakan doktor kata macam ni, orang di Eropah kata macam ni, lepas tu yang kaki buat negatif pun hantar data online masing-masing kat WhatsApp dan sebagainya, kata macam ni. Yang nak bagi puaka, nak jadi takut orang pun macam ni. Yang kata benda ni bagus pun macam ni. Jadi lama-lama rakyat jelata jam otak ni jam. Okey ke tak? Okey ke tak? Okey ke tak? Tu jawapan dia. Bagus ke tak? Bagus ke tak? Bagus ke tak? Jadi duk macam itulah, duk fikir. Ada yang try bagi orang buat dulu, kita tengok. Kalau dia mati, kita jangan ambil. Kalau dia okey, kita baru ambil vaksin. Dia ada jenis tu pun ada. Bagi dia orang, tak apa, kena bayar pun tak apa. Dia orang kata kalau makan vaksin lama-lama nanti kena bayar sendiri. Tak apa, kena bayar pun tak apa. Kan? Bagi dia orang, hak mana nak free, ambil dulu. Sekali lagi kita kena tengok dia orang hidup okey, betul-betul boleh mengatasi kita punya COVID-19. Oh, kita beli. Tak apa, 300 kita cari duit, kita beli, kita makan. Apa nak kena, bagi orang kena dulu. Jadi, macam-macam kalau nak tengok kes vaksin sekarang ni. Jadi kadang-kadang rakyat jelata jadi pening kepala. Jadi saya bukan nak kaitkan benda tu semua dalam situ. Tapi sebenarnya tanpa kita sedari, dalam badan kita ni pun perlu dia ada vaksin untuk kita sukses dalam kehidupan kita. Dan apa situasi, apa keadaan, dia mesti berlakunya, perlunya vaksin-vaksin ni. Jadi yang menjadikan kita bermasalah, apa sebabnya? So video pagi ni saya akan terjemahkan benda ni. Sedikit benda ni sebenarnya saya dah buat dulu. Dalam training dulu zaman muda-muda tu ada topik ni sebenarnya. Topik vaksin kejayaan ni ada, cuma dia tak sebut vaksin lah. Tapi dia punya history, dia punya wording, dia punya knowledge tu sama saja. Jadi hari ni bila saya tengok banyak orang riuh rendah pasal vaksin tu, sebenarnya benda ni kita dah pertikaikan dulu dah. Kita dah pertikaikan dulu, cuma saya bukan doktor, tapi saya buat dalam bentuk kaitannya dengan perubahan dalam kita punya mindset, kita punya perubahan dalam diri kita. So sekurang-kurangnya kita boleh mengenali dan mengetahui bagaimana, apa posisi kita sekarang, apa posisi kita sebelum ini, dan apa posisi yang patut kita buat pada masa akan datang. Jadi benda-benda ni penting. So anda bolehlah hantar grup-grup saya tu, tolong hantar dekat WhatsApp tu, anda ambil address tu, hantar dekat WhatsApp tu, kata saya setengah online sekarang. Yang mana nak ikut-ikutlah, yang tak ikut pun no problem. Anda boleh tengok video sekejap lagi. Kalau dia 24 jam saya padam selalunya, jadi anda sempat tengok. Okey, so saya mulakan. Jadi yang pertama sekali saya nak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada semua. Bagi salam kat saya tu, Waalaikumsalam. Yang saya tak sempat nak jawab ke apa nanti, Waalaikumsalam. Dan juga selamat Hari Raya Aidilfitri masih ada lagi. Dan salam COVID-19. Salam COVID-19. Hari ni kita lockdown. Jadi kita sekarang ni pening kepala. Yang pertama sekali sebelum saya mulakan video ni, anda tolong berada di rumah. Berada di rumah. Jangan menderhaka kepada raja dan negara. Kita sekarang ni duduk di ranking nombor 1 dunia dah. Ranking nombor 1 dunia. Jadi don't play. Jangan main-main dengan COVID-19. Jangan anda rasa orang lain kena, aku tak kena. Sentuh saja. Anda pergi isi minyak ke, dia isi minyak, dia pegang isi minyak. Anda pula sekali pegang. Sebab tu kita kena cuci tangan. Kena bersih. Setiap sentuhan yang kita buat, di mana saja anda berurusan, anda mesti cuci tangan dan jangan sentuh bahagian muka anda. Itu saya pelajari, tolong pesan kepada anda. Kadang-kadang kita lupa, kita suka garu mata, garu dahi, garu dagu kepala. Sebab
Bila kita tengah isi minyak ke apa ke, anda kena ingat, bila sentuh saja, tenang saja, sentuh saja di luar yang ada berurusan dengan orang lain, kita kena cuci tangan kita tu. Cuci tangan dan jangan sentuh muka anda. Jangan sentuh, sebab selagi kita kena tangan tu dekat situ, dia tidak ada masalah. Tetapi kalau kita garu je, dia masuk ke mata kita, hidung kita, mulut kita, memang kita tersangkut. Kalau contoh garu telinga macam ni, garu mata macam ni, garu macam ni, anda tahu dah, dia terjun masuk dalam mata kita, jam kita. Yang tu saya boleh pesan macam tu saja. Di mana-mana posisi, di mana-mana tempat kita berada apabila kita berurusan dengan orang lain. Orang tu isi minyak, kita pun lepas tu isi minyak. Jaga-jaga kat situ. Anda pergi kedai beli makanan. Tengok barang tu kalau biasa banyak orang sentuh, be careful. Masuk tu cuci tangan, keluar pun cuci tangan. Dan jangan sentuh bahagian muka anda. Jangan sentuh bahagian muka anda. Cuci muka balik ya, cuci muka pun cuci, semua cuci. Kalau boleh mandi, mandi. Sebab don't play-play dengan COVID-19, okey? Kena makan tak habis. Jadi kita minta dengan izin Allah, kita semua sihat. Alhamdulillah, kita berdoa hari-hari semoga Malaysia diselamatkan, dijauhkan kita daripada COVID-19 ini, okey? Itu bab COVID-19 lah. Jadi topik saya pagi ini adalah vaksin kejayaan. Vaksin kejayaan dalam hidup. Jadi bagaimana kita boleh kenal, kita tak kenal dan kita buat-buat kenal. Kita buat-buat kenal vaksin tu dalam badan kita, macam mana kita nak buat. Okey. Jadi bagi yang baru datang, yang bagi salam tu waalaikumsalam. Yang belum bagi salam tu saya bagi assalamualaikum. Okey, jadi topik pagi ni. Okay, yang pertama sekali anda kena faham tu vaksin. Jadi anda dah mudah faham dah, sebab saat ni saya rasa banyak doktor-doktor sekali dok bagi explanation. Bagus juga banyak orang tahu vaksin tu apa kan. Okey, dalam vaksin ni apa dia? Vaksin tu sebenarnya begini. Dalam kehidupan kita ada satu tabiat, kita panggil tabiat. Dalam hidup kita ada panggil tabiat. Maksudnya kita memang perangai macam tu. Dari kita lahir, kita rasa macam tu. Perubahan tu dia berlaku selepas kita jadi baby. Dia ikut kita punya sekeliling kita. Bagaimana kita nak mengenali diri kita kalau kita duduk dalam satu, contoh mak kita, ayah kita, adik-beradik kita, bila kita dilahirkan tu, dia berada di sekitar kita. Jadi apakah pengaruh mereka kepada kita? Jadi dia sangat berpengaruh. Dari segi kita punya pemikiran, tindakan kita, apa ayat-ayat yang mereka bagi tahu tu semua ada influence dekat kita. Dan kita banyak tak kita percaya, memang kita trust. Sebab tu kita tengok banyak orang kita percaya apa mak bapak kita cakap, apa family kita cakap, apa lagi yang berkait dengan kita, keluarga kita, jiran-jiran kita dan orang yang banyak berhubung dengan kita. Walaupun kita sedar atau tidak sedar, mereka sedang menghantar ke dalam badan anda data-data itu yang akan membentuk. Asalnya bila kita dilahirkan tu semuanya kosong. Semuanya kosong. Memory kita, ingatan dalam otak kita, anda tengok kosong. Maksudnya tidak ada data-data masuk lagi. Dia tak masuk lagi. Data dalam otak kita belum masuk lagi. Jadi masa tu kita kosong. Sebab tu masa kita jadi baby, pemikiran kita, bahagian memory otak kita tu, data-data dia kosong semua. Jadi dia bila dimasukkan dalam otak kita, masalahnya dia memang susah untuk kita remove. Itu satu yang kena faham. Beza dengan sistem yang ada dalam komputer, dalam handphone kita, bila kita tak suka gambar atau data tu, kita boleh padam dia, kita boleh remove. Tapi masalahnya, bila dekat memory, dekat ingatan otak kita tu, dia amat sukar untuk kita remove, cuma dia boleh letak di posisi yang jauh. Dalam otak kita, dia letak di posisi yang jauh. Sebab tu kalau anda tengok, dalam sistem kita ada ROM dengan RAM. Anda yang tak faham pun tak apa, faham buat faham saja, sudahlah. Dekat handphone kita tu, dia ada ROM dan RAM, ROM, Read Only Memory. Kemudian dia ada RAM, Random Access Memory. Random Access Memory. Random access. Jadi yang kita punya data, kalau ni saya cerita sikit dekat handphone kita tu kan sekarang ni dia bermula dengan 16 GB. Kemudian atas lagi ada apa? 16, lepas tu 32, lepas tu 64 GB, lepas 64 128, lepas tu 256. Dia mesti bergerak bermula dengan angka 16.
Dia boleh buka bawah lagi, tapi kita ambil selalunya sistem memory kita, kita punya random access memory RAM kita dalam sistem handphone kita, laptop kita, komputer kita, dia mesti bermula dengan 16. Itu yang paling 8 boleh dulu 8. Jadi 16. 16 anda nak besarkan dia mesti kali 2. 16 32. Anda takkan jumpa memory 30. 30 tak ada. 30 megabyte tak ada. Dia ada 32 sebab 16 kali 2 32, lepas tu 64. 64 128 tak ada 120. Kalau ada handphone 120 dia bohong. Dia mesti 16 32 64 kali 2 berapa? 128 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 macam tu lah. Jadi apa dia tu? Itu dia panggil random access memory. Anda kena ingat. Anda jangan ingat saya nak ajar anda sistem ni. Tidak. Sekarang kaitan dengan kita punya memory. Random access memory. Maksudnya, kenapa data tu dalam otak kita tak boleh remove. Cuma dalam sistem handphone, komputer, kita boleh remove, buang. Itu memory dia akan jadi. Tadi memory kita dah habis. Bila kita remove, memory kita kosong balik. So, kita ada ruang memory kosong balik kan. Tapi di otak kita agak sukar. Sebab kita tak boleh remove. Dia memory dia sangat besar. Tetapi bila besar dia random access. Kita boleh access dia secara random. So kita masuk kat mana? Bila kita ambil data-data tu untuk kita, dia macam-macam. Sebab apa? Muka kita, matanya duduk sana, hidungnya duduk sini. Dia akan ambil secara random. Sebab tu kalau kita susun betul-betul dalam sistem komputer, dia boleh susun. Mata kita punya bahagian ni. Dia buat seperti itu, dia ada susun. Dia laju sikit. Jadi dia ada random access memory. Jadi random access memory ni, kita ambil secara random dan kita kumpulkan dia dekat read only memory. Sebab tu dia ada ROM. ROM, read only memory. Maksudnya random dari kita ambil daripada random access tadi. Di otak kita pun sama. Anda jam nanti lari habis semua. Jadi nak cerita waktu random access. Otak kita ni, kita dalam ni macam-macam. Ada gambar mak kita, gambar ayah kita, data adik kita, data kawan kita, data cikgu kita. Dulu-dulu pun masih simpan. Sebab tu kita masih ingat muka cikgu kita dulu macam mana. Kita masih ingat dia. Kita masih ada history ingatan kita zaman kita kecil-kecil. Data tu masih ada di otak. Anda bayang dia tak padam. Tapi dia duduk di mana? Dia duduk dalam data yang sangat besar. Untuk kita ambil data tu, dia duduk dalam random access. Kita ambil secara random. Dia akan ambil secara random. Kadang-kadang dia lambat. Bila dia lambat, dia jadi macam mana? Anda tengok muka saya hari ni kan. Dulu anda pernah tengok muka saya dulu, 30 tahun dulu. Anda akan cakap, rasa macam kenal lah dia ni. Dulu aku rasa dia ni Cikgu Amir lah. Aku pernah jumpa dia dulu lah. Jadi anda ambil data tu agak lambat. Ketika tu apa anda buat? Anda sedang mencari data tu ada dekat otak saya sebab dalam otak kita ni ada macam-macam. Data kuih raya ada, data buat bisnes ada, daftar nak menikah dulu ada, tarikh-tarikh tu semua ada dalam otak kita. Jadi muka saya tu dekat mana tak tahu tapi ada. Jadi dia akan cari. Masa dia nak cari muka saya tu dia ambil masa sikit. Anda pun cakap, rasanya macam aku kenal lah dia ni. Data tu ada. Tapi pernah jumpa dia dulu. Aku tahu dia dulu aku jumpa dekat Penang. Masa tu data dah masuk dekat otak kita. Data tu dah masuk dekat otak kita walaupun dia lambat. Dia akan masuk dekat kita. Jadi kita tak boleh hilangkan. Sukar. Tapi kalau dalam sistem handphone kita, data-data tu kita padam saja, dia tak akan datang lah. Ini beza. Memory, ingatan dekat otak kita ni, dia punya ruang memory dia sangat besar. Tetapi untuk kita buat dalam sistem laptop, komputer, handphone kita, dia ada data, dia adalah dalam bentuk yang besar, tapi tak sebesar yang ada dalam memory yang Tuhan buat dekat otak kita. Sistem tu sama tak? Sistem itu, konsep dia sama. Konsep dia sama, cuma dalam peralatan yang berbeza. Okey, itu kena ingat. Jadi apa kaitannya dengan video pagi ni yang saya nak bagi tahu kepada anda? Daripada memory tadi, anda tengok bagaimana dia boleh kontrol kita punya body. Macam mana kita makin besar, anda tengok perangai kita masa kita kecil, perangai dia lain. Bila kita besar sedikit, perangainya cukup berubah. Bila kita lagi besar, dia lagi berubah. Bila kita jadi muda, anda tengok kita jadi anak muda, perangai anak muda lain. Bila jadi orang tua, perangai dia berbeza. Kalau anak muda, anda pergi melalak mandi dekat karaoke tu, anda boleh menari, berjoget ke apa, contohlah. Orang tak kata tu anak muda. Sebab semua tak bagi tahu data standard lah perangai budak-budak macam tu kan, contoh.
Tapi bila dia dah tua, kalau umur dia masih 70 lagi, dia dah buat perangai macam tu, dia kata apa? Orang tua tak sedar diri. Betul tak? Kenapa? Sebab semua data dalam otak kita dah bagi tahu orang tua watak dia macam ni. Engkau pula watak dia pergi tukar watak orang muda. Jadi nak ada something wrong sebab kita dah ada satu ingatan dalam otak kita, orang tua perangai dia macam ni. Budak-budak perangai ni kanak-kanak, dan itu menjadi satu standard. Satu standard dalam kehidupan kita di dunia ni. Okey, persoalan dia, saya nak bagi tahu kepada anda, adakah itu betul? Bayangkan dalam bisnes pun sama. Bila kita nak berjaya dalam satu bidang, kan, bila kita nak sukses dalam satu bidang, dia pun ada data-data yang masuk, tapi kita selalu tengok sepatutnya aku buat bisnes tu macam ni, aku macam ni. Sebab anda tengok peradatan dia, data yang biasa masuk dekat otak kita adalah standard, iaitu data standard apa yang orang lain semua buat. Kita fahamlah bila berumur lepas sekolah dia pergi kerja. Tapi kalau bayangkan orang budak darjah 1 pergi bekerja, nampak pelik tak? Budak darjah 1 dia pergi kerja. Sebab otak kita bagi tahu darjah 1 waktu dia sekolah otak dia tak pandai. Dia tak cerdik lagi, dia kena belajar. Itu standard kita. Tapi bila dia dah nanti habis sekolah, dia akan cari kerja. Dia akan cari kerja. Jadi itu adalah standard. Bayangkan orang tu umur dia tingkatan 1, tapi dia bekerja dan dia belajar. Kan nampak dia tu hebat. Kenapa kita panggil dia hebat? Sebab dia melakukan sesuatu yang orang lain tak buat. Dia melakukan sesuatu yang orang lain tak buat, maka kita mengatakan dia hebat. Walhal dia normal. Tapi sebab ramai orang, kita diajar, tradisi kita begitu, satu dunia buat satu konsep begitu, maka data-data tadi akan masuk dalam otak kita dan itu standard. Semua kita akan lakukan ikut jadual. Contoh, saya bagi tahu, kita pergi sekolah. Anda boleh bayang tak, kita pergi sekolah tu tujuan dia apa? Untuk belajar. Anda ada tujuan ke, tak ada tujuan ke, darjah 1, mak bapak mesti hantar kita ke sekolah. Anda setuju, tak setuju, suka, tak suka, betul, tak betul, dia mesti sekolah. Pernah tak satu cikgu tu bagi tahu kat kita pasal darjah 1 tu, kenapa anda perlu masuk sekolah? Tak kan? Dia kata, umur 7 tahun, esok hang darjah 1 lah. Kena pergi sekolah. Jadi kita akan masuk sekolah sampai kita pergi sekolah. Walaupun orang tu berminat ke, suka ke, ada duit ke, tak ada duit ke, dia akan masuk ke sekolah. Dengan satu word saja, kena belajar. Kemudian dia tak tahu belajar tu belajar apa, untuk apa. Dia tak pernah explain. Anda tak pernah dengar satu ibu bapa kita, bila kita masuk, kenapa? Kita masuk darjah 1, kita explain dekat dia detail. Kenapa anda masuk tingkatan 1? Untuk apa bila anda nanti keluar? Untuk apa secara detail kita bagi tahu supaya dia faham kenapa dia perlu dan apa yang dia perlu lakukan apabila dia berada di darjah 1 sampai ke tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 sampai ke 5 atau dia pergi ke. Jadi dia faham dan dia akan buat mengikut apa yang dia hendak. Tetapi majoriti sebab kita punya tradisi, kita darjah 1 masuklah sekolah. Sama ada kita nak kerja ke tak nak kerja ke, nanti hak tu fikir kemudian. Umur aku kena masuk selepas darjah 1 kena pergi tingkatan 1. Habis tingkatan 1, aku pergi tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Lepas tu, nanti aku keluar sana, nanti baru kerja. Dia tak fikirkan dia wajib lulus untuk dia masuk universiti. Ada orang tak, majoriti tak kisah. Dia tak kisah. Dia faham tak faham, dia tak kisah. Yang penting dia habis umur, dia pergi kerja. Jadi anda tengok, dia menghabiskan umur dia di waktu sekolah, dia sampai ke sekolah. Untuk apa? Dia keluar-keluar, kita tengok dia kerja kat mana? Dia kerja biasa-biasa je. Yang sebelum dia sekolah pun dia mampu buat kerja tu. Contoh dia pergi kerja kat kedai-kedai, dia pergi sekolah, dia habis belajar dia pergi mana? Ada kedai dekat supermarket, dia bekerja kat sana. Jadi anda boleh imagine tak? Masa yang dia peruntukkan bertahun-tahun, mustahil kalau dia faham dia nak kerja kat supermarket. Ada tak cita-cita di sekolah kita dulu, cikgu pernah cerita, apakah cita-cita kita di sekolah? Kita akan cerita jadi polis, betul tak? Jadi cikgu kalau kita zaman dulu. Kalau zaman sekolah jadi engineer, jadi saintis. Ada tak pernah anda jumpa di sekolah, cita-cita dia nak jadi apa? Nak kerja dekat kedai. Kerja aku saya bercita-cita untuk kerja di supermarket. Anda tak akan jumpa benda tu. Cerita dia semua hebat-hebat. Cerita dia. Tetapi, anda tengok, bila habis sekolah, majoritinya buat apa? Kerja kat supermarket, kerja kat kedai, kerja itu, cari kerja. Dia gunakan istilah cari kerja. Jadi, keseluruhannya kita tengok, mereka tidak diberi maklumat yang tepat
why, kenapa mereka perlu sekolah. Kalau untuk mereka bekerja di supermarket, mereka tak perlu. Mereka tak perlu ke sekolah. Tahu, mengira, menulis, membaca. Sudahlah. Dah boleh dah pergi kerja. Buat apa habis sekolah bertahun-tahun untuk kita kerja di supermarket. Tapi sebab dia menjadi satu adat dalam diri kita bahawa sekolah itu adalah bila kita berumur, mak bapak kita, adik-beradik, keturunan negara itu sendiri bagi tahu kena sekolah. Dia pun pergi. Bukan untuk cita-cita dia. Dia untuk buat kerja untuk sebagai satu dalam otak mindset semua orang bahawa kita kena ke sekolah. Jadi itulah masalah. Kenapa anda tengok bila kita hantar satu mesej dekat dia untuk melakukan sesuatu, membuat perubahan dalam diri dia, dia menjadi terkejut. Dia terkejut. Engkau nanti, apatah lagi kalau anda tengok, bila kita belajar, kita kena masuk ke universiti. Kita buat. Untuk apa? Dia bagi tahu untuk kita ada ilmu, untuk kita esok kerja. Kita mau belajar sampai ke universiti. Bila kita keluar, kita pun dapat. Tapi di situ, kita tengok, betul ke? Bila kita dah cerdik sikit, kita dah fikir, betul ke aku ni belajar masjid ni bertahun-tahun ni hanya untuk dapat ini saja. Data-data ini saja. Sebab tu anda tengok, banyak orang dia ada orang yang masuk ke universiti, lepas dia keluar universiti, cuba anda tanya balik soalan-soalan yang dia belajar dulu, dia belajar apa? Apa boleh terlupa? Semua dia terlupa. Sebab dia belajar dia masuk ke universiti untuk dapat degree sahaja. Dan lepas tu, dia cerita untuk dapat degree. Supaya dia mudah dapat kerja. Itu satu puak. Tapi ada orang tak dapat degree pun tak apa. Tapi dia dapat ilmu. Dan ilmu itu dia gunakan untuk buat perubahan dalam hidup dia. Sebab ilmu itu penting. Jadi dia perlu. Dan orang ni kalau anda tanya, walaupun dia dah habis universiti bertahun-tahun, tapi dia tetap faham apa yang dia belajar dulu. Walaupun dia exam tu dia fail. Dia belajar tetap dia fail. Tetapi dia faham apa yang dia belajar. So anda tengok di posisi ini, mana yang bagus? Belajar ke universiti, satu bidang contoh dia buat engineering, dia belajar betul-betul, tapi malangnya dia gagal. Tapi dia tak dapat degree. Tapi dia belajar sungguh-sungguh, dia ada berminat untuk dapat ilmu tu. Tapi dia gagal. Tapi dia masih menggunakan ilmu itu untuk buat perubahan dalam diri dia. Tapi ada satu golongan lagi, dia belajar hanya untuk lulus exam saja. Cuba anda tanya, selepas dia habis belajar, setahun, 2 tahun, tanya balik soalan-soalan yang dia pernah belajar di universiti dulu, satu benda pun dia tak ingat. Sebab dia belajar hanya untuk lulus exam dapat degree dan dia menggunakan diri itu untuk cari kerja. So ini different. Ini perbezaannya saya nak cerita tentang bisnes. Bila kita buat dalam perniagaan, kenapa kita gagal? Kita ada persepsi dalam otak mindset kita tadi dan anda tahu untuk buat perubahan itu kita masuk kursus. Betul tak? Bila kita rasa, oh aku tersilap tapi aku melakukan perubahan dalam diri, kita rasa tersilap maka kita masuk training. Kursus. Untuk apa masuk training? Kita belajar untuk dapat ilmu. Satu. Dan dalam tu anda tengok ada satu kursus motivasi dalam diri. So apa fungsi kursus motivasi itu? Itulah anda tahu, itulah yang kita panggil dia sebagai satu perubahan dalam diri yang anda tengok hari ini. Semua orang perlu ada tu benda-benda tu dan kita rasa terkejut. Dipanggil vaksin. Dalam bahasa perubatan dia panggil itu vaksin. Kalau penyakit dia panggil vaksin. Dan dalam kehidupan kita untuk kita sukses juga, cuma dia tak panggil vaksin. Tapi pemahaman dia sama sebenarnya. Cuma orang perasan atau tidak saja. Jadi apa vaksin tu? Vaksin tu kalau anda tanya doktor lah kalau nak cerita. Saya nak cerita bukan pasal vaksin ubat tu. Saya nak cerita vaksin kejayaan. Jadi vaksin tu apa? Vaksin tu anda tahu tak? Dalam badan kita ni dia ada pertahanan. Sebab tu anda kena tahu. Dia ada macam-macam bentuk pertahanan dan kita susah nak translate dia. Tapi benda tu kita faham sebenarnya. Contoh, orang yang merokok. Kali pertama dia merokok, dia rasa pening kepala. Bila dia buat, saya tahulah kan, saya dulu pun merokok. Jadi bila mula-mula nak tengok orang merokok, teringin nak merokok. Bila try hisap tu, dia mamai, dia pening. Kenapa pening? Sebab sistem badan kita, dia tak pernah menerimakan data rokok tu. Pertahanan dia tak pernah, dia punya badan kita tak pernah. Jadi kita rasa tak selesa. Kita ambil je rokok tu, kita jadi mamai, pening jalan nak terbalik. Tak nak merokok kan. Tapi dia try kali kedua, tengok orang pun sedap je merokok, bubuh lagi sebatang. Bubuh lagi sebatang, otak kita tadi, sistem badan kita dah faham sikit. Dia membentuk satu benda pertahanan yang baru. Kalau sakit dia bentuk satu, dalam badan kita ada antibody, betul tak? Apa fungsi antibody tu? Dia membentuk, dia mula fahamkan, benda ni masuk, aku buat protection.
sel-sel kita pun berubah. Dia berubah. Jadi kali kedua merokok, kali ketiga seminggu merokok. Dia mula faham dah. Anda hilanglah sakit kepala tadi. Oh, rasa sedap pula. Dia problem kat situ. Bila masuk minggu keempat, minggu kelima, anda dah tak rasa pening kepala dah. Sebab sistem dalam badan kita sudah faham. Benda ni akan masuk, aku buat macam ni. Supaya dia tak pening kepala. Dalam badan kita ada satu benda ajaib yang Allah buat. Iaitu dia neutralkan supaya kita selesa. Ini yang kita kena faham. Dia neutralkan benda tu. Tadi mula-mula kita rasa pening kepala. Tapi bila kali kedua, kali ketiga, kali keempat, aku dah rasa sedap pula. Tapi masalahnya, bila orang tu tidak merokok. Apa macam? Dia rasa ketagih kan? Kenapa ketagih merokok tu? Sebab anda tak guna. Badan kita memerlukan benda tu. Badan kita, dia perlukan benda tu, tapi kita tak masuk. Bila tak masuk, dia minta. Dia minta supaya kita masuk. Sebab tu anda tahu, bila dia minta kita masuk, katalah kita tak ada duit nak beli merokok. Mulalah mak ada bercerah. Dia buat apa? Kita rasa mudah. Orang yang tak merokok ni, dia rasa lidah dia keluar air ni kat sini ni. Dia rasa ketagih semacam. Sebab apa? Sistem badan kita hantar mesej bahawa rokok tak masuk. Kau pergi cari rokok sekarang. Tak masuk rokok. Jadi, dia rasa cerah dalam. Dia bagi satu mesej. Contoh, anda tahu, perasaan lapar. Datang dari mana? Lapar tu. Lapar adalah satu maklumat dia bagi tahu dalam badan kita bahawa makanan dalam badan kita dah tak ada. Rasa lapar tu dia bagi maklumat itu saja. Jadi kita rasa lapar, kenapa kita buat? Kita tak faham sebab kita rasa lapar, makan. Tapi sebenarnya lapar itu adalah satu maklumat. Sistem badan kita bagi kat kita bahawa badan kita kekurangan makanan. Mana nanti tenaga kita akan berkurangan. So dia hantar mesej kita rasa lapar. Bila kita rasa lapar, otak kita bagi satu arahan. Cari makan, cari makan. Sebab apa? Bila kita telan, dia bagi mesej, dah kenyang. Kenapa dah kenyang? Data yang bagi tahu sistem badan, bahawa makanan kita dah cukup. Jadi kenapa pula jadi gemuk? Sebab data tu tersalah. Dia salah kira. Dia dah cukup, tapi dia bagi tahu belum lagi. Belum lagi, kita bersumbat lagi. Data makanan tu dah cukup, tapi kita rasa ketagih nak makan, sedap nak makan. Jadi kita makan lagi. Data tu dah pernah akhirnya perut kita jadi buncit besar, makan lebih. Data dia macam tu. Jadi apa dia rasa nak makan tadi? Rasa lapar tadi dia bagi data. Otak bagi data bahawa sistem kita perlukan benda tu. Bayangkan saya nak kalih benda ni semua, nak bagi anda faham. Contoh kepada bagaimana orang tu boleh gagal dalam hidup. Dia boleh berjaya dalam hidup. Kenapa dia bersemangat sekejap? Kenapa dia tiba-tiba tak bersemangat? Anda sendiri boleh fikir bila saya buat video pagi ni. Jadi kenapa aku rasa macam malas sangat? Kenapa jadi macam tu? Jadi setiap movement dalam sistem badan, dia ada satu order. Ada order yang macam contoh kita jadi COVID-19 sekarang. Kita tak pernah ada virus tu dalam badan. Dalam badan kita, dia ada sistem pertahanan kita. Iaitu kita ada virus, kita ada virus yang baik. Kita ada virus yang jahat. Contoh kalau kita tentang virus. Bakteria. Bakteria. Apa beza cikgu? Virus dengan bakteria. Bakteria ni. Virus ni dia paling kecil. Besar sikit dia bakteria. Dia bakteria. Jadi, kalau virus dalam badan tu, anda tengok, dia ada baik, dia ada jahat. Ada sistem yang Tuhan buat dalam badan kita, bila wujudnya satu pun orang jahat, dia mesti ada orang baik. Dia ada virus yang baik. Tu virus yang baik akan berperang dengan virus yang jahat. Kalau yang jahat tu menang, badan kita jadi sakit. Jadi contoh kita ada kudis, ini ada peperangan di antara virus jahat dan baik. Ada saja virus, dia akan berperang. Bila berperang, dia ada menang, ada kalah. Itu satu sistem lagi dalam badan kita, ada benda ni. Mengalahkan doktor pula aku bagi ni. Jadi yang lain katalah tak ada pula. Virus yang baik pun tak ada. Dia masuk virus jahat tapi sistem badan baik kita tak mampu. Dia memang tak boleh. Maka di situlah dia wujudkan vaksin. Vaksin. Dia masuk dalam badan supaya virus yang baru, kan di vaksin itu sebab apa? Dia masukkan virus yang baru. Virus tu supaya dia faham. Kalau masuk virus ni, aku ada virus ni, dia akan bertarung, berperang mengatasi benda tu. Jadi sekarang ni, itu lebih kurang lah saya faham. Tak betul, tak salah. Lebih kurang. Bayangkan bagaimana sistem kita nak sukses dalam hidup. Bila kita buat perubahan dalam diri. Tadi daripada baby saya kata, kita kosong saja. Kan? Kemudian kita diajar standard oleh semua orang macam tu. Cuba anda tengok orang yang bukan duduk di keadaan natural. Contoh, kita tengok orang asli yang berada di hutan. Yang tak pernah bergabung dengan orang. Anda tengok. Dia natural macam mana? Dia dilatih macam mana?
Anda tengok, mesti dia berbeza dengan kita. Percakapan dia berbeza. Dia makan berbeza semua. Sebab dia lahir-lahir kosong. Kemudian mak dia suruh makan macam ni, cari memburu macam ni. Bila dia bawa dia ke bandar, dia rasa pelik kan? Kenapa? Dia sama dengan kita, mata dua. Tapi kenapa dia perubahan? Anda boleh faham maksud saya hari ni? Jadi, dia sebab dia lahir-lahir dilatih dia makan benda macam tu di hutan, dia bangun kerja dia cuma memburu makanan saja kan, kemudian dia pakaian begitu-begitu, mak bapak dia aja, bila datang ya kita hantar dia dekat dekat bandar, dia mesti sakit kepala, dia pening kepala sebab dia. Jadi samalah kalau dalam bidang kejayaan dalam hidup pun kita seperti itu. Bila kita dalam kejayaan hidup, anda kena faham itu saja. Kalau kita faham itu, kita kena tahu waktu kenapa aku gagal, kenapa aku buat susah, dan kenapa aku give up. Anda boleh faham sebab kita sebenarnya ada yang kita buat ni benda yang betul atau tidak. Natural atau luar biasa. Natural atau luar biasa. Atau benda tu. Sebenarnya kita buat, kita sukses tu, kalau saya cakap tentang kejayaan dalam hidup lah, tentang bisnes lah contoh. Kejayaan itu normal. Kejayaan itu yang kita buat tu untuk sukses itu normal. Tetapi kenapa kita orang selalu recognize, wah ini hebat, sebab majoriti kita dia tu tak normal. Bila kuasa majoriti tu banyak yang tak normal, jadi anda yang buat normal kan nampak pelik. Sebenarnya buat bisnes tu biasa. Yang kejayaan dalam hidup, kalau kita buat bisnes kan kita dapat income yang hebat, kita punya itu sebenarnya orang lain kalau buat melakukan benda itu dia pun akan dapat result yang sama. Tetapi sebab kita punya blocking dalam badan kita tu mengatasi perubahan biasa yang kita buat, maka kita panggil benda itu adalah satu benda yang tidak betul atau benda yang luar biasa yang orang lain tak mampu buat, kita buat. Maka keluarlah satu perkataan dipanggil sukses. Jadi sukses terbagi dua, sebenarnya dia adalah natural atau sebenarnya dia adalah luar biasa. Kita pun tak faham. Jadi penting cikgu, ceramah pagi ni cikgu memang jam. Sebab tu anak jam siapa? Sebab mindset dalam otak tu dah bagi tahu dah. Tak payah sebab sakit kepala engkau ya dengar ceramah cikgu ambil pagi ni, nanti kan dia bagi setting dah. Satu order, dia ada virus dalam badan kita tu, dia bagi tahu. Sebarang yang attack kita, dia akan tendang dia keluar. Wah, saya sedang mengajar anda satu data yang kalau anda faham, dia akan mengubah segala-galanya insya-Allah dalam hidup kita. Kalau kita faham sistem yang Allah buat dalam sistem badan kita dan kenapa kita gagal, kita tidak akan rasa frust. Kita tak akan rasa kecewa. Kita tak akan mengatakan kita tak boleh. Sebab kita sebenarnya ada data yang penting dan yang apa kita buat tu natural saja. Tapi sebab apa? Sebab tradisi itulah yang menjadikan kita hilang semua. Tradisi. Sebab ramai orang mengatakan benda tu pelik, cikgu. Kalau saya mengajarkan topik ini, contohnya topik ini saya ajar anda sekarang. Kan rasa pelik, cikgu. Mana ada orang ajar cikgu nak keluar otak data, nak kira memory dalam otak ni apa benda. Ya Allah. Tapi kan Tuhan suruh kita belajar. Kenapa Tuhan buat otak kita tu? Ada haiwan yang Tuhan buat tak pakai otak pun dia boleh hidup. Tapi kenapa ada otak besar? Dia suruh kita berfikir dan belajar. Tapi kita tak berminat sebab majoriti kita tak payah berminat. Majoriti kita tak mau lakukan susah sebab majoriti kita diset dalam otak kita buat yang mudah. Yang mudah. Maka kita dah set dalam otak kita. Bila dah set kita, dia dah jadi darah daging kita. Kalau penyakit tadi, dia ada bila kita cuba buat sesuatu, dia akan jadi satu benda yang kita tengok benda tu ajaib. Wah, benda tu tak ajaib, benda tu natural. Tapi sebab kita ramai orang tak pernah buat, maka sistem pertahanan badan kita pun dia benda tu sebab benda tu tak pernah masuk, jarang masuk, maka dia mengatakan benda tu adalah tak natural sangat. Orang biasa tu fikir apa benda. Jadi kita tak minat. Cuba anda buat satu kelas pagi ni. Saya ajar buat kelas menyanyi, buat karaoke kan. Itu natural. Banyak orang suka. Perkataan suka. Majoriti orang suka. Kalau ajak pergi tengok video, tengok apa TV yang cerita bagus-bagus, dia semua rumah akan suka. Malah menunggu-nunggu pukul berapa nak start cerita tu. Kalau hari ni ada pertandingan suara terbaik Malaysia, anda akan tengok dalam video tu. Kita tertunggu-tunggu dekat TV kita kalau dulu. Pukul berapa nak bermula. Bila pukul tu start, kita tepat waktu duduk situ kan. Kenapa begitu? Sebab itu adalah, dia tanya, dia hantar data, itu bagi kita happy dan seronok. Jadi orang lain pun dapat terima data itu. Jadi dia apa yang kita suka, dia menjadi power of
majority, kuasa yang orang suka. Sebab tu kita dapat sambutan yang luar biasa. Cuba anda masuk kelas mengaji Quran. Berapa ramai? Sikit. Sebab mindset kita dalam otak kita, benda tu luar biasa. Ustaz-ustaz orangnya tu. Jadi kita tak seronok. Jadi tak seronok, kita jangan pergi. Seronok, pergi. Arahan dia apa? Seronok, pergi. Tak seronok, jangan. Jadi sebab tu benda yang tak seronok, banyak orang cabut lari. Tak mau pergi. Tapi benda yang seronok, apa yang seronok? Dapat duit seronok. Seronok sebab tu dia penuh. Bagi duit, hutan ke dia langgar ke apa, ke COVID-19, tak COVID-19, kalau anda offer hari ni dekat supermarket, contoh dekat supermarket, bagi satu cash RM5,000. Tapi sebabkan COVID-19, siapa yang datang, anda mungkin kena COVID-19. Tapi anda hari ni saya nak bagi RM10,000 cash kepada anda yang datang. Tapi kalau kena COVID-19, tangguh sendiri. Agak-agak ramai tak yang datang. Sebab benda tu adalah menyeronokkan dia, dia akan datang. Walaupun anda ceritalah ada COVID-19. Jadi kenapa pergi shopping tu penuh orang? Sebab benda tu yang dia keperluan dia dan dia suka pergi ke sana. Sebab tempat tu tempat dia lepak. Maka banyak orang kena COVID-19. Dia tak kisah sebab dia letak keutamaan dia kepada dia seronok duduk sana. Boring duduk rumah kan. Di rumah kenapa? Boring. Benda tak seronok kan. Jadi benda tu, data-data tu sebenarnya ada dekat otak kita. Samalah dalam bisnes yang kita buat. Jadi kalau kita nak sukses dalam hidup, kalau kita kena memahami sistem ini. Cikgu susah nak faham. Dia tak susah. Orang sebut lalai contoh. Apa itu healing crisis? Apa beza dengan side effect? Kalau kita makan kita punya produk, contoh kita makan punya produk, makan ubat, dia ada side effect. Apa side effect tu? Dia merosakkan badan kita. Kesan samping tu dia merosak. Bila ambil, dia akan merosakkan sistem. Mungkin dia sembuh satu part, tapi dia bagi rosak satu part. Itu dia panggil, kita panggil side effect. Dia panggil pun side effect. Healing crisis adalah dia tak pernah terima benda tu. Tapi bila masuk, dia terkejut. Dia akan jadi tu dia ada satu benda yang kita tak selesa. Jadi panggil healing crisis. Ada orang, dia tak faham. Healing crisis ke, side effect ke, serupa saja. Kalau masuk tak selesa, tak payah makan. Sebab tu orang tu penyakit banyak. Sama juga dalam sukses kejayaan dalam hidup. Bila saya mengajar benda ni, berapa ramai suka dengar cerita benda yang saya bakal. Tentu saya tahu ramai benda ni, ramai orang tak suka. Sebab benda ni nak berfikir, benda tu jadi serabut. Cikgu, benda tu waktu kami nak tidur, cikgu pergi cerita pagi-pagi. Sebab tu anda tengok ceramah saya, kenapa saya selalu guna pukul 2 pagi, 3. Sebab saya tak pentingkan soal orang tu mau dengar atau tidak. Saya cuba sampaikan satu data kepada anda. Data ini mungkin anda tak pernah dengar dalam ceramah-ceramah motivasi. Tetapi kalau anda mula berfikir, kenapa aku lakukan sesuatu bisnes itu tak jadi? Kenapa aku selalu stres? Kenapa aku selalu tension? Kenapa aku terlalu banyak masalah dalam hidup aku? Jadi kita kena berfikir. Jangan anda main hentam melakukan. Sebab tu saya kata setiap dalam video saya, cuba anda ambil satu hari itu, duduk diam-diam di rumah dan mula berfikir. Anda pernah dengar dalam video saya ayat ini kan? Saya cuba sampaikan dalam bentuk seperti ini. Saya tahu cuma banyak orang serabut. Bila saya sampaikan data menggunakan otak, bagaimana kita nak buat perubahan dalam diri, banyak orang tak setuju sebab ingat tak video saya pun ada satu topik bertajuk the power of majority, kuasa majority. Walaupun salah tapi kalau ia majority, dia betul. Ingat video saya yang dulu. Jadi sebab itu kita susah untuk sukses dalam hidup. Sebab kita rasa dipengaruhi oleh the power of majority. Jadi bila saya buat ceramah macam ni, anda tengok memang sukar orang nak rasa minat nak dengar. Sebab pertama dia akan reject apa yang saya buat. Kedua, walaupun anda senang saja kalau anda tengok dalam konsep saya. Sama ada anda benda betul, you accept. Benda tak betul, tak accept. Tapi cikgu macam mana? Saya tengok tak betul aja. Otak saya ni betul. Jadi cuba tengok orang lain buat. Jangan tengok otak kita. Otak kita tu kalau kata betul-betul salah-salah, kadang-kadang kita pun problem. Tengok orang lain cakap apa benda. Tengok orang lain berfikir macam mana. Jadi gunakan otak orang lain. Di situ kenapa kita buat? Sebab itu kita kena ada master, kita kena ada kita punya sifu. Jadi di situlah menggunakan. Kalau kita nak berjaya pun, kenapa kita ada sifu? Sebab kita anggapkan bila kita tak boleh capai sesuatu, kita tu salah. Jadi kalau kita jangan melawan, jangan pakai otak kita, kita tak cuba tengok otak orang lain. Orang tu dah buat, berjaya dah. Dia buat dan kita tengok result dah. Dia memang berjaya dan kita perlu copyright saja. Kalau kita dah jam otak, anda pernah dengar kan video yang ajar macam tu, cara nak berjaya kan? Kalau kita dah pening kepala sangat, tak tahu jalan, cari kita punya sifu. Sifu tu buat apa? Dia dah buat sesuatu, dia dah sukses, dia dah berjaya, kita copyright saja. Kalau anda dah jam sangat cara nak berfikir tu macam mana? Kan ada video ni. Jadi itu cara mudah. Kenapa sampai kita terpaksa cakap macam tu? Anda ada sifu, lakukan dia. Sebab bila anda nak berfikir untuk sukses, anda nak cuba gagal, kemudian upgrade diri, buat perubahan diri, kan dia perlukan masa.
cara yang mudah nak atasi adalah kena guna sifu, follow dia. Jadi kita tak perlu lagu try and error, try and error. Oh, try error, duk try error adalah kita lingkup jahanam malas dah. Asyik try error, asyik try error, asyik try error. Bila nak sukses? Jadi try and error ni anda tahu orang lain dah buat. Anda tengok apa yang orang lain buat, sukses kan? Itu dalam ceramah motivasi banyak orang bagi satu solution kepada kita, ambil sifu kita, ikut tengok dia dah buat dah pun, benda yang sama dia lakukan dan dia sukses, so anda follow. Jadi anda kena cari sifu master yang betul-betul duduk dalam bidang anda. Contoh, kalau anda pergi cari, anda main bola, tapi pergi cari sifu yang main golf. Dia sifu dalam main golf. Memang dia berjaya banyak, tapi anda main bola, panggil dia jadi sifu anda. Jahanam lah sebab dia master dalam main golf. Dia memang sifu dalam master main golf. Tapi anda main bola, bawa dia jadi sifu anda. Jam. Jadi sebab tu kita kena tengok sifu tu. Dalam bidang kita. Dan dia dah buat contoh. Dan dia sukses. Follow je. Jadi itulah anda tahu tak? Itu adalah satu ringkasan. Cara bagaimana kalau kita terlambat untuk kita try and error. Nak buat sesuatu, nak try gagal, kemudian belajar sesuatu untuk try and error. Jadi untuk mengatasi try and error, gunakan anda master, belajar apa yang dia buat, lakukan follow 100% dan anda insyaAllah akan dapat jawab 100%. Itu teknik yang bagi cara shortcut untuk kita buat sesuatu untuk mencapai apa yang kita buat. Jadi kena pilih sifu dan master yang betul. Kalau main golf, cari sifu yang pakar main golf. Kalau main bola, cari master. Kalau nak buat gusti, cari ahli main gusti. Anda nak belajar gusti, pergi ambil sifu yang pandai main bola. Jam otak anda. Nanti dia kena sepak anda sepak. Sebab tu anda tengok dia sepak dengan sifu-sifu tertunggil. Sebab sifu tu pakar main bola. Yang anda nak belajar ni main gusti. Main tinju. Jadi jangan buat macam tu. Jadi sebab tu kita kena tengok. Jadi untuk apa semua tu buat tadi? Supaya anda tak perlu nak belajar tadi, nak buat anda punya dalam sistem vaksin dalam badan kita tadi. Bila kita buat perubahan dalam diri kita, contoh anda dengar ceramah saya bagi semangat, anda dengar ceramah motivasi, anda ubah diri anda bersemangat. Jadi kenapa anda tak boleh bertahan lama? Sebab sistem badan anda, sistem otak anda tak pernah dengar, anda tak pernah buat benda tu. Anda tak pernah buat benda tu, jadi anda masuk tindakan yang mengejutkan dia, anda cuba bertahan. Contohlah anda sakit, anda boleh bertahan berapa hari demam? Sehari anda rasa demam, anda boleh bertahankan 2 hari, 3 hari. Tapi kalau seminggu, 2 minggu, hang tak kepala anda? Hang lah. Jadi sama juga bila kita buat perubahan dalam diri kita nak sukses, kita buat satu benda yang sistem otak kita tak pernah tak pernah dapat, kita tak pernah buat benda tu. Jadi dia akan hantar data-data kepada kita. Semangat kita. Jadi cara dia apa? Kita jadi low, semangat kita jadi slow. Otak kita jadi kita balik keadaan asal. Ayat video saya kan, kita akan balik kepada keadaan asal. Kenapa? Dalam keadaan asal kita rasa kita neutral sebab sistem badan kita terima. Sebab kita dah dari dulu perangai kita macam tu. Kita natural. Bila kita buat sesuatu, sistem tu badan kita, sistem otak kita tak pernah terima benda tu. Jadi benda tu akan jadi problem. Itu yang saya tahu. Okey, sekejap lah. So saya ya. Okey, sekejap sekejap. Okey, anda ambil masa sekejap. Saya bagi satu produk je kat orang. Sekejap je. Jadi saya sambung video saya. Bagi saya 5 minit sekejap. Kalau nak ambil teh lah. Anak tempat saya boleh kopi. Saya nak apa? Nak macam tu lah. Oh, semua tu nak teh. Berapa? 5 tu nak teh semua. Dia bagi 5 kopi ya? Ada 5 kopi. 5 kopi kita letak teh. So, jadi 3.15. 3.15 eh? Semua tu teh semua. Ya. Tadi dia bagi 4 bagi 1 5. Satu, V4. VR4. 4 teh satu kan. Susu. Ya. So 1 2 3 4 5 teh, satunya ni 2 5. 5
buku saya bagi satu. Saya ada buku satu. Mana? Ni. Ini saya bagi buku kan. Masih. Ini cikgu putih lah kan? Tak lah. Lagi berapa? 300. 315. Nah, ni 100 di bawah lagi 115. Ada tak? Ada tak? Syok tak? Syok lah. 200, 300. 300. 100, 200, 300. Tak ada siapa bayaran tadi? Apa? Oh. Tak ada siapa dia. Ya, ya. Nah, Kak. Nah, Kak, ambil. Ya, ya. Sorry tuan. Ada orang ambil produk pagi-pagi, ada orang ambil produk rezeki mai pagi-pagi lah. Pagi-pagi dia mari ambil. Dia setiap hari saya ada buat sale. Pagi-pagi insya-Allah lah. Untuk capai RM200 sepagi. Dulu saya pernah buat dalam video. Saya punya target setiap pagi ya. Setiap pagi je saya sekurang-kurang insya-Allah dapat RM200 untuk saya buat belanja. Tu saya buat sale kan. Saya share sikit. Jadi saya nak buktikan kepada orang ramai bahawa sebenarnya nak cari 6,000 duit poket tu sebenarnya tak susah mana. Jadi saya memang buat target pagi-pagi mesti ada orang datang hantar duit kat saya. Tadi dia hantar duit. Jadi saya buat sale setiap pagi sampailah pukul lebih kurang pukul 2. Lepas tu saya akan buat bisnes saya lah sampai ke malam. Jadi saya nak buktikan biasanya saya ada extra, saya duit belanja saya hari-hari saya cari pagi-pagi je. Jadi saya share kemudianlah bab tu. Okey, cuma saya nak sambung bab tadi. Okey, jadi di situlah saya nak share kepada anda apa itu COVID-19 tu yang kita tengok sekarang ni depa keluar vaksin. Jadi dalam sistem badan kita kalau kita faham vaksin tu apa, yang saya buat kursus yang anda masuk sebenarnya pass through vaksin kepada anda. Vaksin tu apa? Supaya kita dah biasa dengan benda tu. Jadi mudahnya percaya vaksin tu apa? Kita dah biasa kalau tak ada buat kita pula jam. Jadi bila kita dah berminat dalam bisnes ni, bila kita dah buat hari-hari kita dilatih macam kita latih diri kita sendiri. Kita buat perubahan dalam diri kita. Maksudnya dalam perubahan dalam diri itu saya tahu saya mampu untuk cipta income dengan mudah insya-Allah dengan izin Allah. Kita boleh buat sepagi, 2 pagi malam untuk capai 6,000, 12,000, 15,000, 30,000 sebulan tu sebenarnya bukan sukar. Bukan susah dan dia bukan benda yang hebat pun. Sebab dia natural. Tapi sebab kuasa majoriti mengatakan 30,000 tu, ya Allah, sangat bawah. 30,000 baru sehari 1,000. Sehari 1,000 saya dah tunjuk kaedah untuk kita dapat duit sehari 1,000 tu macam mana. Buat bagi si produk pun insya Allah boleh dapat.
Tapi sebab kita ditanam dalam otak kita tu, gaji keluar jadi engineer 3,000. Tapi kalau dapat 30,000, kita dah buat setting dalam kepala. Jadi kita dah, dari kecil kita dah ditanam dalam otak. 30,000 tu besar, 30,000 tu sangat besar. Orang susah nak dapat. Kita yang buat setting mind. Sebab tu kita buat khusus. Kita buat sebenarnya 30,000 tu normal. Tapi sebab yang kata normal tu sikit. Tapi yang mengatakan benda tu luar normal tu ramai. Maka kita guna power of majority. Menjadikan kita tu susah. Kita dah set dalam mana benda tu, orang tu yang buat ni memang orang yang pelik, orang yang luar biasa. Jadi kita cuba asap diri kita, kita jadi bersemangat 3 hari. Kenapa? Kita sedang masukkan vaksin dalam badan kita. Tapi kita tak, sebab dia perubahan tak berlaku dalam hidup. Maka kita tak selesa, maka kita balik keadaan kita. Sama juga sakit. Jadi vaksin yang kita buat dalam bila masuk tu supaya dia faham. Benda tu masuk dia faham. So dia tak tarik lagi supaya kita jadi lemah. Jadi badan kita, kan kita ambil vaksin kita jadi lemah, demam. Jadi sama juga bila kita nak sukses dalam hidup, bila kita buat perubahan dalam diri, vaksin dia mana cikgu? Vaksin dia khusus motivasi yang anda masuk, video-video yang anda tengok, anda belajar, khusus motivasi, itu semua hantar vaksin masuk dalam badan kita supaya kita buat, seandainya apa berlaku, aku dah tahulah. Aku dah belajar dah benda ni. Dalam badan aku tahu dah. Kalau aku gagal, aku rasa give up. Dalam tentu ada satu motivator bagi tahu, itu natural. Kita kena pertahankan diri. Kita sedang masukkan vaksin dalam badan kita supaya dia jadi natural. Jadi bila kita buat gagal, natural. Sebab aku dah ada dalam badan aku. Benda tu biasa. Aku buat sebelum tak dapat je, itu natural. Jadi nak naturalkan kita tu, yang susah. Kan? Kita minum dulu. Jadi contoh, macam pagi-pagi ni dapat income duduk rumah. Buat setting dari semalam, 2 hari lepas saya dah buat setting untuk hari ni. Hari ni punya sale saya dah buat minggu lepas. Hari ni saya dah buat, bukan malam tadi. Saya dah buat untuk hari ni, untuk siapa yang boleh datang hantar duit kepada saya. Saya beli produk ke saya. Anda akan tengok sekejap lagi. Sekejap lagi datang lagi nanti. Hantar lagi. Yang saya perlu post saya dah buat dah tadi. Pagi-pagi saya dah buat dah. Jadi benda tu apa? Yang penting result. Berapakah saya punya income sepagi? Satu pagi ni. Saya target 200. Kalau error, contoh dapat 100. Tapi esok saya kena ganti balik duit tu. Saya tetapkan dapat. Jadi total sebulan berapa? Result dia sebulan saya kena ada duit sale. Duit poket saya 6,000. Sebab apa? Kalau RM200 kali 30, 6,000. Jadi error. Sebarang kemalahan berlaku, habis bulan saya kena dapat. Jadi apa kaedah saya kena buat. So total income, contoh itu yang buat sale sahaja. Yang anda rasa pening kepala bila jadi COVID nanti kerja tak ada nak buat. Jadi kaedahnya macam mana? Yang belajar tadi. Bila belajar jadi boring kan, menyampah kan. Sebab apa? Sebab kita dah set dah otak kita, kita natural. Baiklah, kita kan otak kita natural, kita kena kerja. Kalau kerja tu tak ada, kita tak dapat duit. Kan dia dah set dalam kepala kita. Kalau kita duduk rumah, tak ada kerja, mana aku nak dapat duit? Aku kerja tak dapat gaji. Kan? Jadi dia punya problem dekat situ. Jadi sama juga bila kita buat gagal, cikgu saya buat saya tak pandai. Belum buat dia dah bagi tahu dalam kepala dia tak pandai. Sebab itu natural. Sebab dia dah set dalam kepala dia. Sebab bukan dia set, family dia, keluarga dia, kawan-kawan dia, rakan-rakan dia, cubaan-cubaan yang dia buat, dia dah buat setting. Jadi sebenarnya, jadi susahlah cikgu nak sukses. Sebenarnya tak susah. Anda buat satu perubahan dalam. Kenapa buat perubahan itu? Itulah kita panggil vaksin. Nak masuk vaksin tu yang susah. Bila masukkan data baru, anda tak boleh accept dia. Sama juga kalau anda ambil COVID saja. Bila anda ambil vaksin, vaksin tu virus baru. Supaya nanti bila ada benda virus tu masuk, yang ni kena sistem badan kita kenal. Dia kenal, oh yang ni dia ada sistem pertahanan dia. Dia ada askar-askar dia. Dia ada virus-virus baik dia yang akan tentang yang jahat. Tapi kalau sistem pertahanan tak ada, dia masuk, dia jadi maharaja, lela. Semua penyakit dia boleh serang. Sama juga bila kita dalam nak sukses. Buat ni gagal, kita tak ada sistem pertahanan badan. Buat sehari, semangat 2 hari. Bayangkan, dengar ceramah motivasi tu 3 hari 2 malam. Dia bersemangat berapa? 3 hari, lepas tu balik ke asal dia. Kenapa? Sebab 3 hari tu dia rasa terseksa. Sebab dia tak pernah buat benda tu. Jadi sistem badan dia tak pernah terima benda tu. Dan bila buat, dia rasa give up. Apa perkataan give up? Give up itu adalah dia give up dengan kaedah yang baru, sistem baru, masuk dalam sistem pemikiran dia, idea dia, apa yang dia lakukan dan akhirnya cara nak naturalkan dia balik kepada keadaan asal. Maka banyak orang
back to basic. Dan dia tak berlaku perubahan dalam hidup dia. Inilah punca dia. Kalau anda nak faham apa itu, anda tengok sistem pertahanan badan kita tu semua kena ada dia punya kunci dia kat mana. So vaksin dia ada untuk perubatan, vaksin dia ada juga untuk ketahanan kita, mental kita dan sebagainya. Cuma benda itu dipanggil benda lain lah. Benda yang sama. Sebab tu saya kata kepada anda semua, dalam untuk kita dalam keadaan COVID-19 sekarang, anda tengok dia COVID-19, kita dah set dalam kepala. Kenapa orang kata COVID-19 ni jam? Majority, kenapa kerajaan kena keluarkan duit, bagi ke duit jam, bantu dan kata tiba-tiba. Yalah, bila nak buat perubahan dalam diri, tiba-tiba, saya sendiri pun, semua orang pun akan jam. Sebab makan hari-hari, perubahan dia kena ambil masa. Nak meniaga ke, nak berfikir ke, nak buat apa pun, dia perlukan masa. Tapi makan pula perlu pagi, tengah hari, petang. Tak ada makan, nak tunggu dapat jam. Jadi sebab tu kita pening kepala. Sebab saya bagi tahu kepada anda, dalam keadaan dia dalam sistem apa pun, insya-Allah ada teknik untuk kita buat dia. Cuma dia nak perlukan masa tu, anda lah yang berfikir supaya dia menjadi speed masa. Anda pernah dengar topik video saya speed? Ada kan? Masa itu. Kalau anda biarkan dia, lanjutkan dia, perlukan anda tangguhkan dia, dia akan ambil masa berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk kita berjaya. Tapi kalau kita kompres dia, memanglah sakit. Benda yang susah, kita kena cepatkan dia. Anda bayangkan stres dia macam mana. Tetapi apabila dia dah menjadi kebiasaan, maksudnya tadi kita dah ambil vaksin tadi, kali pertama rasa susah. Nak dapat kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kejayaan tu dah mula nampak. Bila kita dah mula berhasil, contoh tadi, makan kita punya vaksin satu, sakit badan, sakit kepala. Makan kita vaksin kedua, sakit. Lama-lama kita dah makin okey. Baiknya vaksin tu, kan? Sebab, tapi masa nak masuk makan vaksin tu, nak buat perubahan kan, pening kepala, sakit kepala, sakit. Ada yang tak tahan, mati dia orang kata. Manalah tahu. Tapi kita tak tahan. Sebab ia perubahan dalam data badan kita. Jadi sama juga kita nak sukses dalam hidup, kita ada perubahan dalam berdiri kita menyebabkan kita tak tahan dan kita rasa give up. Kenapa give up? Dan akhirnya kita balik keadaan asal. Buatlah motivasi, balik keadaan asal. Buat. Tapi kalau anda hebat, anda faham, bertahan. Anda rasa jemu, anda buat sampai dia jadi satu sistem badan tu. Aku dah biasa dah. Buat meniaga tak laku, aku dah biasa dah. Aku di attack orang, dah biasa. Lama-lama, dah jadi anda vaksin dalam badan. Anda tengok happy. Anda buat, bila anda gagal, anda rasa happy ya. Aku tahu sebab apa aku gagal hari ini. Aku tahu sebab apa aku tak dapat hari ini. Anda jadi happy dah. Maksud tu, dalam badan kita sudah ada sistem vaksin tu, dia dah bergerak. Dia mula berfungsi. Menganggap kejayaan itu, kaedah bagaimana, kegagalan itu, kalau berlaku, dia punya halangan, itu pun dah biasa. Sebab anda dah faham, badan anda, sistem otak, sudah faham sistem untuk sukses tu bagaimana. Jadi benda ni yang kalau anda faham. Tapi kalau saya buat video begini, saya tahu sebab saya dah panggil power of majority. Banyak orang, dia kata benda tu dia akan set lah otak dia. Mengarut. Kan? Dengar ceramah saya cakap, mana dah benda tu mengarut. Sebab tu saya banyak berdiam. Saya lebih suka duduk seorang-seorang, saya berfikir seorang-seorang dan saya bertindak seorang-seorang. Sebab saya try bagi banyak orang faham. Tapi semua orang, anda boleh bayangkan, saya buat video ni percuma. Kelas saya buat percuma. Dulu saya buat training percuma. Malah saya minta hotel pun kadang-kadang saya bayar. Dengan satu tujuan supaya semua orang tu faham dalam diri kita ni sebenarnya kalau kita ada masalah, anda boleh bangun. Anda boleh selesaikan masalah itu. Cuma perlu buat berlaku dekat mind setting. Tadi mind setting. Kita set kita punya mind tu. Set mind tu, cikgu. Anda akan macam makan vaksin tadi. Anda akan rasa tak selesa. Sebab perubahan dalam diri tadi, anda baru terkejut. Hati anda, jiwa anda, otak anda, tindakan anda baru buat permulaan. Jadi anda mesti rasa dah set dalam kepala dia, aku mesti buat gagal punya. Sebab aku baru nak start. Mesti sakit dulu kan kita makan vaksin kalau COVID-19 mesti ke badan kita tak rasa demam dulu sakit sebab benda baru masuk sistem badan terkejut. Jadi sama juga anda bila buat perubahan dia terkejut tapi anda tak boleh tahan, anda terus berhenti. Jadi anda cuba duduk dalam keadaan asal balik. Jadi kalau anda tahu dah fahamkan sistem itu supaya kegagalan itu menjadi kebiasaan bagi kita dan itu adalah natural, itu sebenarnya natural saja.
Setiap kejayaan tu mesti kita lintang pukang dulu, betul tak? Jadi benda tu kita tak rasa malu, kita tak rasa give up sebab benda tu semua orang lalui. Semua orang yang sukses lalui benda tu. Jadi dia lama-lama dia menjadi kebiasaan dalam diri kita. Dan vaksin yang kita dah ambil itu lama-lama dia boleh merawat kita. Di waktu kita susah, dia keluar idea baru. Di waktu contoh kita terkurung di rumah macam ni, nak cipta income macam mana, dia akan bagi lorong kat kita. Kita tahu, kita dah belajar teknik tu, macam mana nak buat. Dan aku tetap boleh dapat hasil yang target aku. Jadi untuk selesaikan masalah kita, untuk kita mengubahkan sikap pemarah kita, sikap kecewa kita, dia akan selesaikan perlahan-lahan. Jadi hebatnya Allah bagi kita punya mind, otak kita, kita punya pemikiran, tindakan, kita punya hati, semua itu keajaiban. Kalau anda belajar berfikir apa yang Allah bagi kita tu, Allahu Akbar. InsyaAllah dengan izin Allah kita happy hidup kita. Kegagalan kita, kita senyum. Waktu kita dibelasah teruk, kita pun senyum. Waktu kita gagal pun kita senyum. Waktu kita apa, kita senyum. Sebab benda itu sebenarnya bukan benda yang negatif. Benda itu semuanya positif. Dia adalah satu benda yang akan mengubah kita menjadi yang terbaik. Sebab tidak mungkin kita makan vaksin kita hari ni makan vaksin, hari ni sembuh. Ada orang bagi tahu telan vaksin minggu ni tak kena dah COVID-19. Mampus, sistem badan kita baru nak terima saja COVID-19 serang hari-hari. Macam tadi saya bagi tahu kepada anda, lapar hari-hari, nak ajar kita bagi mesej lapar bila lapar. Tapi kita hari-hari lapar. Kena makan pagi, petang, malam. Hari-hari kena buat. Virus serang kita ikut time. Vaksin nak berfungsi, dia ambil masa. Dalam proses dia nak ambil masa tu, dia serang kita. Sama juga kita nak berjaya. Nak jadi jutawan. Tapi tak masa sekejap. Bila buat sebulan gagal, 2 bulan gagal, dia kata menipu. Kalau 2 bulan boleh jadi jutawan, kaya satu dunia. Tapi sebab 2 bulan itu waktu kita sedang ubah diri kita, sedang masukkan vaksin dalam badan kita supaya kita tahu bila masa kita nak lakukan sesuatu, sistem ketahanan badan tu ada. Waktu kita jatuh, kita frust, kita tahu waktu ni aku dalam proses apa. So kita tersenyum. Di waktu kita buat gagal, kita dah set. Dah tahu dah, dalam bisnes macam ni keadaan gagal, aku dah biasa. Sebab itu dah kita dah set. Dan kita dah ambil dia punya sistem ketahanan badan yang hebat, menjadikan kita menjadi kuat dan kita terus bergerak. Jadi akhirnya, saya pernah juga video saya pernah bagi tahu dulu. Akhir orang yang berusaha dengan cara yang betul itu, berjaya atau gagal. Tuhan pun insya Allah bagi kita kejayaan. Buat tak jadi, buat. Tapi terus buat perubahan dalam diri. Buat tak jadi, tapi dia ubah cara. Ubah, belajar. Anda pernah dengar tak? Orang yang berusaha, belajar mengubah cara dia, ilmu dia, tindakan dia, masa dia, dan dia gagal akhirnya. Selama-lamanya. Pernah dengar tak? Tak ada kan? At the end, Allah itu maha adil. Dia bagi orang tu berjaya. Sekali gagal, setahun gagal, 2 tahun gagal, 3 tahun gagal. Tapi dia masih bersabar, bersyukur, buat saja. Dan akhirnya, dia tetap jadi millionaire. Inilah orang hebat. Inilah orang yang ada vaksin dalam badan dia, ketahanan mental dia. Jadi yang kita buat khusus, yang saya dah buat video kepada anda ni supaya untuk saya dan untuk kita semua, supaya vaksin dalam badan kita ni kuat. Sebab zaman kita dah berubah. Zaman kita sekarang ni, kita jangan ingat COVID-19 ni akan hilang dalam shortcut punya masa. Jadi apa yang kita kena buat adalah perubahan dalam diri kita. Bukan kita nak vaksin ambil COVID-19. Tak, itu untuk perubatan. Saya cerita tentang vaksin untuk perubahan dalam diri kita. Kalau kita mengharapkan kita punya COVID-19 itu nak hilang 3 bulan, 4 bulan lagi. Tapi kena ingat, makanan yang kita kena makan pagi, tengah hari, petang dan malam. Kita kena makan. Virus tu dia takkan tunggu. Oh, hari ini dia orang lapar. Jangan serang. Hari ini kita jangan makan sebab dia orang nanti kalau kita attack dia, COVID-19 dia virus bagi tahu kalau kita attack dia, sekali dia orang sakit, dia orang nak cari makan macam mana? Itu jin baik. Tak mungkin macam tu. Dia peduli apa dengan kita. Dia tahu attack kita je. Dia tak belajar apa ilmu kita. Dia tahu jumpa serang. Kita pula duk tunggu bila dia nak lari. Jadi sebenarnya jangan harap begitu. Perubahan dah, zaman kita dah bertukar, sistem dah Tuhan bagi. Zaman tu sebelum bertukar, sistem Tuhan bagi dulu. Ingat tu. Sebelum zaman itu bertukar, sistem Tuhan bagi dulu. Ayat tu saya bagi tahu. Dia tak akan sistem tu berlaku, benda tu berlaku, baru sistem itu dia ajar. Tidak, Tuhan tak buat macam tu. Tuhan buat sistem dulu, pertahanan tu dulu, baru dia akan ajar apa yang dia nak bagi. Contoh, sistem kita kalau tengok, sebelum dia lockdown,
Tuhan yang bagi lockdown ni pun Tuhan dengan izin Allah yang bagi kita lockdown, terkurung dan nak saja. Tapi sebelum tu dia bagi kita sistem handphone yang boleh bercakap online. Kita boleh berkomunikasi. Pengurusan dibuat menggunakan anda punya tangan sahaja. Tuhan buat ini dulu. Sistem ini Tuhan buat dulu, baru dia panggil kita lockdown. Bayangkan kalau kita lockdown di zaman dulu, telefon pun tak ada, video pun tak ada, gambar pun tak ada, apa jadi dengan kita sekarang? Sebab tu sistem itu Tuhan dah atur dah bagi kita. So kita kena positif dan sentiasa memikirkan kaedah bagaimana untuk kita bangun supaya kita boleh duduk di zaman baru yang kita dikurung, kita hanya menggunakan komunikasi, meeting kita, semua mesyuarat kita, tindakan kita menggunakan live video macam ini dan bagaimana kita kena berfikir bagaimana untuk kita faham supaya kita tetap boleh mengalami kehidupan kita macam biasa. Benda ni yang kita kena set dalam kepala kita. Jangan tunggu-tunggu. Dan sentiasa walaupun dalam keadaan kita perlu minta bantuan kawan-kawan, kerajaan kita. Tapi jangan sentiasa tangan kita mendadah. Rasulullah pun pernah cerita. 3, kalau tak silap, kalau silap saya tolong perbetulkan. Sebelum Rasulullah wafat, yang saya bagi tahu, dia pernah bersumpah dengan 3 benda. 3 benda ni, kalau salah, minta maaf, tolong perbetulkan. Dia bersumpah dengan 3 hal. Dia bersumpah tu dalam semua hadis-hadis Rasulullah. Dah jadi ustaz pula aku ni. 3 hal ini dia tak pernah bersumpah. Tapi ada 3 perkataan dia pernah bersumpah. Nombor 1, anda pun pernah fahamkan. Tidak tertolak doa orang yang terinaya. Itu Nabi bersumpah dengan ayat tu. Tidak akan tertolak doa orang yang terinaya. Semua orang boleh faham itu. Tapi yang kedua, orang tangan yang suka berminta. Tangan dia meminta. Jumpa orang ni, dia suruh cerita, saya ni susah, saya ni memanglah cikgu, saya ni hidup saya begini, saya jumpa orang ni pun dia bercerita, dia macam ni, dia susah. Nabi bersumpah orang tidak akan senang sampai mati. Tidak akan senang sampai mati. Dan orang yang suka membantu orang. Yang ketiga, bersedekah, tolong orang, menyenangkan hati orang lain, sentiasa bantu orang siang lemah buat kerana Allah. Dan Nabi bersumpah orang ni tidak akan miskin sampai mati. So kita ingat benda tu. Kan? Dia menjadi satu aura. Dia menjadi satu benda apa? Satu kita punya. Tadi kita tengok kalau kita kena ambil ubat. Kita kena tengok dalam COVID-19 kita ada vaksin. So vaksin kita yang terbagus tadi adalah benda tu tadi. Vaksin itu adalah vaksin untuk kita. Waktu kita gagal, bangunlah sekuat-kuat hati anda. Elakkan dari kita minta bantuan orang. Memang tak salah minta, saya selalu minta bantuan orang. Tapi dengan kaedah yang betul insya-Allah. Tapi selalu kita bangunlah sekuat-kuat. Wahai kawan-kawanku semua. Stand up. Stand up. Fikirlah apa yang saya cakap ni kerana Allah. Bukan saya nak tunjuk pandai, tak. Sebab anda semua adalah sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya. Kan? Dalam situasi sekarang, kita pun rasa susah. Kita pun rasa kesian. Kita pun rasa kawan-kawan kita macam mana kehidupan dia orang. Dan kadang kerja tak ada, yang dibalik, ada anak isteri dan sebagainya. Dia orang mesti dia orang saving dia orang dah habis. Jadi kita nak fikir macam mana nak buat. Kan? Kalau nak setakat kita, kalau kerjaan nak bagi duit kat semua orang pun, jam kerjaan pun rugi kalau kita lagi jam. Tapi sekurang-kurangnya saya ada video, saya ada apa saja knowledge yang boleh bantu kita semua, buatlah kan Allah. InsyaAllah. Ingat, Nabi pernah bersumpah dengan 3 hal tadi. Lakukan yang terbaik. Bangun sekuat-kuat hati, belajar bersungguh-sungguh. Ingat, zaman kita, zaman sekarang, kalau perlu sukses untuk kita belajar sistem macam ni, sistem pakai handphone, sistem meeting kita, sistem presentation kita, cara rasa malu, buang sikap-sikap malu anda. Inilah zaman dia. Jangan takut kalau anda rasa anda give up, anda takut malu, anda buat hal-hal yang baik. Anda tengok malu buat, yang kita malu kita buat hal yang tak elok. Tapi kalau kita nak sukses dalam hidup, anda jangan peduli apa orang lain cakap. Don't care, saya beritahu kepada anda. Dalam diri kita kena ada satu perkataan, don't care. Selagi anda melakukan hal itu baik untuk anda dan semua orang, anda lakukan itu untuk bantu orang lain, anda buat itu, buat kerana Allah, anda tak kisah. Don't care. Jangan peduli apa orang cakap kepada anda. Kena ingat, di waktu anda susah, siapa nak bantu anda? Sekali mungkin orang boleh bantu anda. Tapi kalau berkali-kali, siapa yang nak bantu kita?
Kitalah yang kena bangun sekuat-kuat hati sendiri. Kalau anak kita tak dapat makan, kalau mak bapak kita susah, siapa yang nak cerita, nak bantu kita? Tak ada benda lain. Kita, sebab tu saya kata, ubah kita punya vaksin dalam badan kita. Jadi yang sikap takut, mengalah tu, dengar saya cakap hari ini kepada anda. Saya bukan nak tunjuk anda pandai, tak, bukan. Saya buat kerana Allah supaya saya dapat bagi sumbangan sedikit kepada anda. Untuk saya juga ceramah ni, untuk anda juga. Supaya ada benda yang saya buat ni, esok Tuhan tanya. Dan saya harap benda ni memberi kejayaan kepada kita semua. Dalam keadaan COVID-19 sekarang, anda tengok kita terkurung di rumah, bangun. Belajarlah untuk anda sukses. Buatlah satu bisnes apa yang anda buat online dan sebagainya. Jangan anda mengatakan kata tak boleh. Buat dulu, lakukan dia. Kalau anda kata tak boleh, jawapannya sudah kosong. Tapi bila anda lakukan dia, walaupun kali pertama tu anda tengok sedikit, walaupun 0.001, tapi tetap ada keuntungan, tetap ada resultnya. Dan semakin hari anda buat, anda sistem vaksin ketahanan badan anda untuk anda sukses itu. Kalau anda berjaya mengekalkan, anda dah biasa dengan kegagalan, anda dah biasa dengan humpas ranu orang, apa orang mengata kepada anda dah biasa, ada vaksin anda sudah kuat dalam badan, anda akan sukses, saya beritahu kepada anda. InsyaAllah anda akan sukses. Tidak ada satu orang di dunia ini yang berusaha tanpa henti dan dia gagal semua, tidak ada. Cuma waktunya lambat dengan cepat saja. Itu saja membezakan dia. Jadi anda jangan takut. Jangan takut dengan apa orang. Sebab tu saya dah pegang ayat tu. Saya peduli apa dengan orang lain. Selagi benda itu saya buat benda itu untuk diri saya dan perkara hal yang baik, anda tak perlu petikaikan apa yang anda lakukan. Just do it. Saya bagi tahu kepada anda. Even anything happen, lakukan dia. Dan saya percaya kalau anda tahu apa maksud ceramah saya pagi ini, anda akan dapat satu hari free time, free money dalam apa situasi, apa keadaan. InsyaAllah Allah akan izinkan. Sentiasa banyak bantu orang lain dalam situasi apapun. Dari segi ilmu, apa saja yang kita mampu bantu, kita bantukan Allah. Dan Allah akan bantu kita. Jangan give up, jangan mengeluh. Jangan, kalau mengeluh itu semua itu adalah sikap kita yang hantar kita punya aura dalam badan kita itu adalah negatif. So kita punya vaksin tu vaksin negatif, jangan tanam. Memang untuk dapat vaksin yang positif itu kita perlu tahan dulu dia punya kesakitan dia tu. Tapi dia tak lama, vaksin tak lama. Kan? Vaksin untuk berjaya pun sama, dia tak lama. Apabila dia sudah okey nanti, penyakit susah datang kepada anda. So anda akan susah jadi give up, anda akan susah mengalah, anda akan susah menjadi, dan akhirnya di situ nanti anda akan semudah untuk mencapai kejayaan dalam hidup. Okey, so saya harap anda faham video saya pagi ini. Kalau salah silap saya mohon ampun dan maaf kalau anda boring dan menyampah. Abaikan saja video saya hari ini. Saya hanya untuk buat yang terbaik, bantu rakan-rakan saya di FB ini supaya kita share untuk saya, share untuk anda semua. Tiada siapa yang hebat, tidak ada yang jadi sifu. Saya bukan sifu anda. Saya hanya menyampaikan apa yang saya belajar dan apa yang saya tengah proses lakukannya. Dengan izin Allah, insya-Allah kita sama-sama akan sukses. So saya mohon ampun dan maaf, selamat Hari Raya Aidilfitri. Kalau ada salah silap saya mohon ampun A to Z. Saya maksudnya minta ampun itu bukan minta saja saya, supaya anda ampunkan kesilapan saya itu. Sebab benda ni akan menjadi dipetikaikan apabila saya mati nanti. Support juga kita semua. So insya-Allah semua kita akan sukses. Be the best. Saya percaya anda semua dan saya doakan kita berjaya sama-sama dalam keadaan COVID-19 sekarang. Kita sihat sama-sama, kita disiplin sama-sama dan kita lakukan sesuatu itu sama-sama. Okey? So, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.